Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Setengah mereka, moga-moga Allah Ta'ala merahmatinya, telah berkata, puasa itu umpama cuka dan sayuran di tempat hidangan, dan semua makanan selain keduanya pula ialah kebenaran. Keduanya adalah mulanya makanan. Kemudian datanglah makanan-makanan yang lain. Lalu bermula makan. Kemudian membasuh tangan. Lalu datanglah penemuan dengan Allah Ta'ala yang diikuti dengan pakaian, memotong tanah, pengetuaan, perwakilan dan penyerahan negeri dan perpisahan. Apabila bersih hati seorang hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla, yang membolehkannya dekat kepada Allah Ta'ala, akan diberikan kerajaan dan kesultanan di merata penjuru bumi, dan diserahkan ke tangannya penyebaran dakwah kepada manusia dan bersabar terhadap penganiayaan mereka. Diserahkan juga tugas mengubah kebatilan dan menyatakan kebenaran. Dia akan mengurniakannya serta mengayakannya. Kerana apabila dia memberi, dia akan mengayakan dengan memenuhkan dadanya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Allah Ta'ala telah menjadikan pada muka-muka hati hamba-hambanya yang salihin dan yang arif dengan pelbagai sungai kebijaksanaan yang tumbuh dari lembah ilmunya, dari sisi arasnya dan lauhnya, yang mengalir di muka-muka hati yang mati dan jahil dengan zatnya dan yang membelakanginya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selepas Syekh Abdul Qadir menyebut bagaimana pentingnya kita menterjemahkan tauhid dengan beribadat kepada Allah dan membuang kesyirikan dengan menjauhi adat-adat kebiasaan kita, dan menyuruh kita untuk memulakan perubahan dengan bersungguh-sungguh. Kerana siapa yang berusaha untuk berubah, maka Allah Ta'ala akan mengubahnya. Tetapi siapa yang tidak mahu berubah, maka Allah tidak akan mengubahnya. Untuk menunjukkan bahawa hidayah Allah itu punya harga yang tinggi. Hidayah Allah hanya kepada orang yang menginginkannya. Yang tidak menginginkannya, bahkan tidak melihat nilainya, maka tidak diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah manusia yang bermula dengan niatnya hendak berubah, diikuti dengan istighfarnya kepada Allah, memohon keampunan, dan diikuti dengan menuntut ilmunya untuk mengetahui segala yang diperintahkan dan segala yang dilarang, dan diikuti dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian dia berusaha mengeluarkan sebarang ingatannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan setiap langkahnya, siang dan malamnya, hanyalah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia membentuk dirinya sebagai seorang Islam, umpama dibentuk tepung untuk menjadi makanan yang tertentu. Diambil tepung kering, diambil air, diambil garam, diambil gula, dan diuli, lalu dibentuk. Jadilah donat ke, jadilah jempuk-jempuk ke. Demikian dia membentuk dirinya. Dia mengambil perintah Allah, dia mengambil larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengambil segala
yang diperintahkan kepadanya, lalu dia membentuk dirinya menjadi kepribadian muslim, syakhsiyah muslimah, kepribadian Islam. Kemudian Syekh menyebut kata-kata ulama supaya kita faham dengan kepahaman yang lebih jauh. Kata mereka, setengah mereka berkata, ini para ulama, moga Allah merahmatinya, puasa dan solat itu, dia ada tertinggal perkataan solat, ataupun solat dan puasa itu umpama cuka dan sayuran di tempat hidangan, dan semua makanan selain keduanya pula ialah kebenaran. Keduanya adalah mulanya makanan. Bagaimana nak bentuk? Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, umpama semua ibadat ni ialah hidangan. Puasa kita, solat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, baca Quran, zikir kita, sedekah kita, silaturahim kita, berlaku adil, semua benda ni, ibadat-ibadat yang kita buat itu adalah hidangan Allah yang Allah berikan kepada kita untuk kita makan. Dalam hidangan tadi mungkin ada cukanya, ada sayurannya, ada dagingnya, ada nasinya. Maka tasbih dengan semua ibadat tadi, dengan hidangan tadi dengan ibadat, disamakan hidangan tu macam ibadat. Maka bila kita makan, kita akan kuat, kita akan sihat. Bila kita makan makanan tadi, kita akan membentuk kemuliaan pada kepribadian kita, jasad kita. Dan makanan-makanan ini semua asalnya ialah kebenaran. Maksud kebenaran di sini ialah sebab datang makanan yang bersifat ibadat, maka sifat benar kita dalam setiap tuntutan ibadat kepada Allah. Kemudian Syekh menyebut, lepas kita benar-benar makan cukup, kenyang, maka bila benar-benar terhidang semua makanan, maka kita bebas makan. Dan lepas makan, kita pun basuh tangan. Maksudnya, bila kita dah mampu buat ibadat ni semua, dah mampu buat ibadat, alhamdulillah kita dah istiqamah solatnya, kita dah istiqamah zikirnya, kita dah istiqamah melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan, dah istiqamah. Seumpama bila orang dah makan, dah sudah makan, basuh tangan. Kerana kita akan berada pada peringkat yang lebih tinggi, menghadap Tuhan. Waktu itu bukan lagi fokus kita pada ibadat, kerana ibadat dah jadi kebiasaan kita. Ibadat tidak lagi menjadi suatu bebanan kita. Ia menjadi kebiasaan kita. Waktunya kita membasuh tangan dan waktunya kita datang bertemu Allah. Maknanya ketika itu datangnya kelazatan bertemu dengan Allah. Umpama kalau tuan-tuan pergi kat jamuan, ni tuan rumah yang paling pengasih, paling penyayang, paling pemurah, dihidangkan kita makanan, dia tak mau kita jumpa dia tu, dia suruh kita makan dulu. Nak sembang, nak apa, makan dulu. Maka kita makan segala makanan yang dia siapkan. Lepas sudah makan, basuh tangan, okay, masanya untuk sembang. Masanya untuk datang menemui tuan rumah, bercakap dengan tuan rumah, nak bersalam dengan tuan rumah ke, nak apa, ini waktunya. Macam umpama kita pergi jamuan kahwin lah. Tentang kita pergi jamuan kahwin, tak mungkin tuan-tuan tu dapat sembang dengan pemilik majlis tu. Dia pun sibuk, ramai orang ni. Kita akan makan, minum dulu selesai, kita mula bertemu. Kita salam tuan rumah. Kita mungkin bercakap sepatah dengan tuan rumah. Maka demikian tasbih ibadat kita pada Allah. Semua ibadat ini hidangan Allah untuk kita datang. Hidangan Allah untuk kita menyantapnya, memakannya, memanfaatkannya. Lepas habis ibadat dah jadi kebiasaan, maka kita pun basuh tangan. Maksud basuh tangan, tiada lagi menjadi beban segala ibadat tadi. Sebab kita memang dalam peringkat pertama, kita nak dekat dengan Allah, bebanang, bangun subuh beban, nak solat Jumaat beban, nak dengar kuliah beban, semua beban. Kerana permulaan bagi setiap ibadat itu bebanan untuk menunjukkan kesungguhan. Pertengahannya ialah kemanisan. Mula-mula beban, lepas tu manis. Dan penyudahannya ialah kasih sayang Allah. Bila kita rasa manis ibadat, maka datang sayang Allah pada kita. Lagi mana kita tak rasa manis ibadat, maka tak datang sayang Allah, melainkan dengan kadar yang sedikit. Seorang yang benar-benar rasa manis, macam contoh tuan-tuan, kalau kita kerja, mula-mula masuk kerja kan rasa berat.
Walaupun kita teruja tapi beratlah. Buat tu, buat ni. Dah terbiasa kerja 5-6 tahun, dah rasa seronok pula. Ini bos tak perlu beritahu datang pukul 8, balik pukul 5. Tak. Dia datang pukul 6, dia boleh datang lebih awal. Dia boleh balik pukul 10 malam. Sebab dia tidak lagi terikat dengan jadual kerja. Tapi dia tak akan mengurangkan jadual kerja dia. Dia takkanlah kalau kerja pukul 8 datang pukul 10. Tu kena marah di bos. Artinya dia tak ada lagi istilah sebut waktu masuk kerja, waktu balik kerja. Dia nak kerja. Maka selamanya dia datang bekerja. Even dia boleh tidur dalam pejabat dia. Maka bos dia pun tengok. Bos dia tengok dia ni makin seronok kerja. Dia dah rasa manis kerja sampai dia boleh tidur di pejabat. Akhirnya apa yang bos ni lakukan padanya? Sayang dia. Sebab orang ni bukan kerja lagi. Dia sudah minat kerja ni. Dia tak nampak lagi beban. Dia benar-benar nak bina pekerjaan ini. Maka kita mungkin serahkan pada dia pejabat ni. Ginilah. Ni syarikat awak ambil. Sebab terbukti awak sudah tunjukkan komitmen. Demikian dalam peringkat ibadat. Waktu kita buat ibadat sehingga sudah tidak terbeban. Gambaran tidak terbeban umpama kita dah basuh tangan. Waktu itu kita mula dekat dengan Allah SWT. Maka Allah memberikan kepada kita pakaian kemuliaan. Sebab diberi pakaian kemuliaan, maka Allah Ta'ala memotong tanah. Maksudnya memberikan kepada kita kawasan. Pengaruh kita mula ada di tempat itu, di tempat ini. Kalau Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kepada baginda Madinah. Maka Madinah berkembang ke Mekah. Kemudian semenanjung tanah Arab. Bukan dunia seluruhnya, bukan akhiratnya. Setiap orang akan ada tanahnya. Apa maksud tanahnya? Tempat di mana Allah Ta'ala akan menjadikan dia namanya tersohor dan mulia. Sebut je nama, maka tersohor. Setiap orang kalau kita sebut ni ada kawasan dia lah. Ayahanda. Ni sebut geng-geng ayahanda, dia mesti ada kawasan dia. Ni awak ayahanda mana? Ayahanda Pasir Gudang ada kawasan dia. Ini kalau kat Pasir Gudang, kalau sebut nama tak kenal, bukan orang dia lah ni. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mula di kawasan dia. Namanya mula diperdengarkan. Maka bila disebut Fulan bin Fulan, orang tahu dia di sini. Dia di sini. Dia di sini. Seolah-olah kawasan tu dah tempat dia. Kita kalau saya zaman mengaji dulu akan sebut Pasir Tumbuh, kita dah tahu siapa pemilik dia. Tok gurunya siapa. Orang dulu bila dia datang kat Dungun, dia dah tahu siapa pemilik Dungun. Terus mereka kata ini tempat Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Tuan Guru Haji Bidin. Ya, kalau orang dulu pergi Kelantan, orang tu nampak ini negeri Tuan Guru ni Abdul Aziz. Dia beritahu pada dia semua. Lihat dia ada kawasan. Ini Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Itu kawasan dia terus. Mustahil bila orang masuk kawasan dia tak kenal dia. Mustahil. Demikian Allah beri. Allah mengangkat nama dia. Bila sebut je Imam Syafi'i, orang dah tahu semua. Tempat, kawasan dia, pengikut dia, pencintanya, kitabnya. Bila Allah Ta'ala nak muliakan seorang, Allah akan beri kawasan dia. Macam saya beri contoh, kalau orang tu dah ada kuasa, sebut je ayahanda, dia mesti ada kawasan dia. Kat mana kawasan dia? Orang-orang di situ mengenali dia. Orang di situ menghormatinya. Bila orang masuk satu tempat, orang tahu dia orangnya yang kami kena jumpa. Tapi dia bukan jenis kita katakan jadi pau minta itu, tidak. Ini orang yang Allah angkat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sendiri kalau pergi satu tempat, kita kenal tok gurunya sini, ni orangnya. Kerana Allah Ta'ala telah berikan dia kawasan. Mungkin kawasannya bermula kecil, kawasan surau ni je. Orang tahu sebut surau ni, tok guru ni lah, orang alim ni lah, orang soleh ni lah. Akhirnya kampung, akhirnya daerah, akhirnya negeri, akhirnya negara. Bila orang sebut Malaysia, dia pun tanya, awak kenal tak Fulan bin Fulan? Tuan Guru besar ni. Itu bagaimana Allah memberikan kepadanya tanah yang disebut wilayah. Kemudian Allah beri dia jadi ketua. Pengetuaan, yakni ketua. Allah Ta'ala terus jadikan dia ketua di situ. Maknanya bukan sekadar dia tersohor di tempat itu. Maka dia yang diminta pendapat, dia yang diminta pandangan. Bukan di mulutnya lah keputusan. Dia yang memberi keputusan. Allah jadikan setiap orang dekat dengan Allah boleh memberi keputusan. Bukan dia menjadi penyelesai masalah. Dia kalau kita ada masalah, kita pun nampak dia. Maka dia siap tutur katanya penyelesai masalah kita.
Setiap tindakannya penyelesai masalah kita. Setiap nasihatnya penyelesai masalah kita. Allah dah angkat dia jadi ketua. Sebagaimana Allah mengangkat Rasul-Rasul menjadi ketua, para Nabi menjadi ketua kepada umat masing-masing. Demikian Allah Ta'ala melantik, mengangkat hamba-hambanya yang bertakwa menjadi ketua. Maka perkataannya didengari, nasihatnya diikuti, perbuatannya dicontohi, dan namanya menjadi nama keturunannya. Maksudnya namanya, orang akan letak nama anak-anak mereka dengan nama dia. Kita bila kita kenal seorang tok guru, orang soleh, akhirnya kita pun cenderung nak letak nama anak-anak kita dengan nama dia. Bayangkan ramai mana, kalau kita sebut Imam Bukhari sebagai contoh, ramai mana orang bernama Bukhari atas bumi Malaysia ini. Apatah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita cerita orang soleh, kita dengar orang soleh, orang pun cenderung nak letakkan nama anak dia dengan nama orang soleh tadi. Maka dia benar-benar ketua dalam kehidupan orang beriman. Allah mengangkat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka itu ketua-ketua yang sentiasa mendapat petunjuk daripada hidayah kami, daripada wahyu kami, kerana mereka sabar melaksanakan perintah kami, dan mereka mak yakini setiap ayat-ayat kami. Yang Allah sebut dalam Quran, wa ja'alna minhum a'immah, kami jadikan di kalangan mereka ketua-ketua, yahduna bi amrina, yang sentiasa bergerak, bertindak mengikut perintah kami. Lamma sabaru, kerana mereka sabar dan melaksanakan perintah Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan orang ni paling yakin dengan ayat-ayat Allah. Kemudian lepas dia ketua, maka Allah Ta'ala jadikan dia perwakilannya. Apa maksud perwakilannya? Dia menjadi wakil Allah atas muka bumi ini. Apa maksud wakil Allah? Allah tak perlu wakil-wakil ni. Apa maksudnya? Dengannya dikenali Allah, dengannya diketahui hukum Allah, dan dengannya diketahui alamat kabul, penerimaan atau penolakan. Umpama kita, tuan-tuan, bila sakit, daripada mulut doktor tu kita tahu banyak perkara. Sebab dia sudah menjadi wakil untuk bercakap tentang kesihatan kita. Dia beritahu awak ni sakit ini, sakit ini, sakit ini, ubatnya begini, 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 begini. Maka dia akan tentukan awak kena makan ubat, kena datang minggu depan, awak kena datang. Jadual kita mula mengikut jadual dia. Awak kena datang jumpa saya, maka kita mesti ikut. Maka dia menjadi wakil kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala akan menyerahkan negeri. Kemudian berlakulah perpisahan. Maksudnya berpisah dia daripada segala makhluk untuk dia bertemu dengan Allah. Dalam Al-Quran, kita baca dalam suratul Anbiya ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Sesungguhnya kami telah mencatatkan dalam kitab yang kami turunkan, dan sebelum ini di Lauh Mahfuz yang telah kami tetapkan, bahawa bumi ini milik hamba-hamba kami yang soleh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah akan memberikannya pada siapa yang dikehendaki di kalangan hambanya, dan kesudahan itu milik orang-orang bertakwa. Dan suratul A'raf ayat 128. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam surah An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablikum. Allah telah menjanjikan kepada orang beriman di kalangan kamu dan beramal soleh, akan diberikan kerajaan ini milik dia. La yastakhlifannahum fil ardh, akan diangkat dia menjadi pemimpin kepada bumi Allah ini. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah angkat orang-orang yang sebelum ini. Allah akan angkat. Ini janji Allah kepada orang yang benar-benar beriman kepadanya. Allah akan mula berikan. Bermula daripada, kalau kita lihat step yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bermula kita menjalani kehidupan ini dengan mengukuhkan tauhid dengan ibadat.
dengan membuang syirik-syirik, dengan meninggalkan adat. Kemudian dengan bersungguh-sungguh untuk berubah. Kemudian membuang segala ingatan kita selain daripada Allah. Kemudian menjadikan seluruh ibadat ini sebagai makanan kita. Yang ini sebagai kebiasaan kita. Kalau kita sebut makanan, ini kebiasaan. Tak ada orang lupa untuk makan pagi, tengah hari, petang, malam. Bahkan tak ada orang menolak untuk diajak makan. Selagi mana makanan tu baik. Hatta kalau orang tu kenyang, kalau diangkat kepada makanan yang baik, dia tetap merasakannya. Tidak ada makanan yang sebaik daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini makanan rohani yang sempurna, yang tidak jemu dilakukan oleh setiap hamba-hamba yang soleh. Lepas terbiasa, Syekh Abdul Qadir menyebut, barulah dia boleh basuh tangan. Dengan maksud dia tidak melalui fatrah ibadat ini dengan bebanan, tapi dengan kemudahan, kesenangan. Sehingga Allah muliakan dia dengan pakaian kemuliaan. Sehingga Allah Ta'ala mengangkatnya, bertemu dengannya. Allah memberikan kepadanya wilayahnya, kawasannya. Allah jadikan dia ketuanya, Allah menjadikan dia wakilnya. Sehinggalah Allah Ta'ala memisahkannya daripada segala makhluk. Maka waktu itu kecintaannya bertemu dengan Allah. Lepas dia menyebut benda tu, maka beliau menyebut tentang kewajiban membersihkan diri, yakni membersihkan hati. Ya, amalan satu langkah yang penting dalam membersihkan hati. Bersih hati dia tak datang berasingan dengan amalan. Dia datang secara beriringan. Maka sebab itu Syekh memulakan seorang yang mampu baiki seluruh zahirnya dahulu. Kerana para ulama melihat pembersihan jawarih, pembersihan anggota zahir itulah yang menjadikan hati bersih. Tapi kalau sekiranya kita tak sembahyang, kita tak buat segala perintah dan kita melakukan segala larangan, maka hati ini tak akan bersih. Lepas tu Syekh memulakan dengan segala tindakan zahir itu biar kita komitmen. Maka datang pembersihan hati. Bila bersih hati seorang hamba dengan Tuhannya, maka Allah Ta'ala akan bolehkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah beri dia kekuasaan yang sebenar di setiap penjuru dunia ini. Kalau kita lihat di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, waslul saqimata qalbi. Ya Allah, Engkau bersihkan segala keburukan yang ada dalam hatiku. Saqimah, yakni segala keburukan. Kita berdoa kepada Allah supaya hati kita bersih. Bukan bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayun nasi afdal, siapakah manusia yang paling mulia? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhmumil qalbi saduqil lisan. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kami faham perkataan saduqil lisan, orang yang bercakap benar. Tapi makhmumi al-qalbi, makhmum, kalimah itu asing bagi kami. Apa itu makhmum? Makhmumul qalbi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyyun naqi, la isma fihi wala baghya wala ghil wala hasad. Yang dimaksudkan mahmumil qalbi iaitu orang yang bertakwa dan orang yang naqi, yang suci daripada dosa. La isma fihi, tak pernah fikir nak buat dosa, tak cenderung untuk buat dosa. Wala baghya, tidak pernah ingin menzalimi orang lain. Tak pernah dia fikir nak pukul orang ke, nak ketuk orang ke, nak hina orang. Baghi. Wala ghilla wala hasada, tak pernah dihasad pada orang lain, dan tak pernah dihasad untuk mendatangkan kejahatan pada orang lain. Baik, di sini perkataan makhmumil qalbi, makhmum, istilah perkataan itu para sahabat tak jelas apa itu makhmum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makhmum itu ialah sifat hati yang bertakwa. Apa maksud sifat hati yang bertakwa? Yakni takut kepada perintah Allah, takut kepada larangan Allah, sehingga dalam hatinya meletakkan keutamaan pada perintah Allah.
Bukan disanggup tolak dunia kalau bertentangan dengan perintah Allah. Maka ini disebut sebagai taki. Orang yang taki. Kemudian disebut pula naki. Apa itu naki? Dia perkataan naqiya yanqa. Naqiyun makna bersih, suci. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan naqi, la isma fi. Suci dengan maksud tidak ada kecenderungan dia nak buat dosa. Tuan-tuan, kalau kita masih ada kecenderungan buat dosa, hati kita masih kotor. Kita masih fikir nak ambil rasuah, kita masih fikir nak ambil hak orang, kita masih fikir nak buat benda tu, benda ni yang Allah larang. Maka selagi itu hati kita tak bersih. Bila hati kita bersih, maka kecenderungan kita untuk buat benda haram tertutup. Tengok dia orang tak fikir nak ambil. Tengok rasuah tak rasa apa pun. Kita boleh tolak mentah-mentah dan kita boleh marah rasuah kita ni. Peluang-peluang untuk buat maksiat yang ada di hadapannya, dia berlalu meninggalkannya dengan penuh kehormatan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila dia lalu tempat-tempat maksiat, dia lalu sebagai seorang yang punya kepribadi yang hebat. Dia tak peduli, dia tak tengok. Dia tak ambil berat benda-benda ini. Dia meninggalkan dengan mudah. Maka ini orang-orang disebut mahmum, yang jiwanya bersih. Kemudian Nabi sebut lagi la baghiya. Dia tak pernah menganiaya orang. Kerana kita tak pernah fikir nak cederakan orang, nak pukul orang, tak pernah. Maka orang yang tidak buat penganiayaan ini, itu tanda hati dia bersih. Tapi kalau kita cenderung lagi nak pukul orang, nak belasah orang, hati kita bermasalah lagi. Dan wala ghilla, perkataan ghil, yakni dengki, kebencian yang berpanjangan walaupun orang tu dah mati. Benci tak habis-habis. Walaupun orang tu dah macam tak ada kaitan dah dengan dia, dia masih lagi ada ghil, dengki, hasad yang panjang. Dalam Quran Allah menyebut di antara sifat orang beriman, dia kata apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita baca dalam surah Al-Hashr ayat ke-10. Kata Allah, orang-orang yang masih dipanjangkan umur berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan saudara kami yang sudah pun mati, kawan-kawan kami yang dah mati. Jangan kau jadikan dalam hati kami masih ada lagi perasaan benci, dengki pada orang sahabat-sahabat kami ini. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang ni dah mati dah, dengki kita tak habis lagi. Dengki kita pada nikmat yang Allah beri pada dia. Ini namanya penyakit ghillun, hulul. Dia jenis tak puas hati sampai bila-bila. Kita tuan-tuan, mungkin kita akan ada dengki pada seseorang. Mungkin ada hasad, ada marah. Tapi orang beriman, dia tahu sempadan dia kat mana. Dia tahu kalau dia tak suka seorang, sampai bila dia tak suka orang. Dia tahu tempoh dia, bila. Bahkan sampai waktunya dia langsung tidak lagi membenci orang tu. Dia habis macam tu je. Dah. Saya tak ada urusan dengan awak. Saya tak ada apa lagi berkait dengan awak. Tapi ada orang dia masih lagi nak menunjukkan kebencian yang tidak habis. Ini maknanya hati dia ada penyakit ghillun atau ghulul. Dia ada benda tak puas hati. Walau dah 10 tahun, 15 tahun, even 20 tahun. Hatta kawan tu dah mati. Tapi bila sebut yang mati, dia ada lagi perasaan dengki. Contoh, kalangan mereka yang disebut ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu, dia masih menunjukkan kebencian dengan menjatuhkan ulama-ulama yang dah mati ni. Oh, kawan dah mati dah, dia dah, waktu dia hidup dia dah buat tanggungjawab dia. Dia kekurangan dia, kekurangan seorang manusia. Kebaikannya, kebaikan yang tak boleh dilupa. Kita tuan-tuan, bila sebut je orang dah mati, kita dah pegang lidah kita. Kata Nabi SAW, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ma qaddamu. Jangan lagi kamu maki-maki orang dah mati, kerana mereka sudah mendapat pengadilan di sisi Allah. Tentang ayat ni atau hadis ini, tak boleh maki orang umumnya, apatah lagi orang solehnya. Tapi ada orang, saya katakan, dia
Tak puas hati ni tak habis-habis lagi. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dah mati masuk kubur, masih lagi dia ni. Dia ada penyakit ghil. Ini orang yang ada penyakit hati. Rasulullah SAW waktu menyebut makhmumun qalbi, orang ni tak ada penyakit itu. Wala hasada, dan dia tak hasad. Hasad, kita pun maklum hasad. Pada orang yang sebaya, yang dekat dengan kita, yang bersaing dengan kita. Maka datang hasad. Sehingga kita lupa ini sebagai ujian Allah SWT. Baik, ini proses bagaimana kita nak bersihkan hati kita. Kerana kalau kita tak bersih hati, kita tak boleh dekat dengan Allah. Kalau kita tak dekat dengan Allah, Allah tak berikan kita kemuliaan, kerajaannya, kesultanannya. Apa maksud bila sebut Allah beri kemuliaan dan kerajaannya? Dia bumi ini milik Allah. Kita dah baca ayat, bumi ini milik Allah, Allah akan beri siapa yang dikehendaki. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dunia ini tidak lagi punya nilai di sisinya. Bila dunia tidak ada nilai di sisinya, maka itulah maksudnya Allah berikan kepadanya kerajaan Allah. Dia tak ada orang boleh ugut dia dengan dunia ini, tak ada orang boleh goda dia dengan dunia ini, tak ada orang pun boleh merendahkan maruahnya dengan dunia ini, sebab dia dah kenal dunia. Dia seperti orang yang punya kuasa, tak berhajat benda ni. Umpama begini, kalau orang tu dia kita sebut berkuasa, dengan segala kekuasaan dan kekayaan, bila cuba diberikan sesuatu kepadanya, dia akan tolak sebab saya dah ada. Bila diunjukkan kepadanya hal-hal yang tertentu, maka dia dengan mudah tolak sebab dia dah mempunyai semuanya. Kalau kata John lah tidur rumah saya, tak, rumah saya lagi besar. Dia rasa kecukupan, qanaah dia, redha dia, menjadikan dia seorang nampak seperti raja. Orang yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit, yang tidak boleh diugut dengan dunia. Sehingga mereka berkata, kalau aku dipenjara, maka aku berkhalwat. Kalau aku dihalau, maka aku melancung percuma. Kalau aku dibunuh, maka aku syahid. Ini benar-benar punya kerajaan dalam dirinya. Dia tak peduli apa yang orang buat pada dia. Kan dia melihat keredaan Allah. Tuannya semua satu, Allah. Dia tidak ada tuan yang berbilang-bilang. Tuannya Allah. Maka bila dia melaksanakan perintah Allah, dia tak takut pada sesiapa. Bila dia masuk hutan, seolah-olah hutang ni dia punya. Maka semua binatang-binatang gerung dan merasa takut kepadanya. Dan ini yang disebut oleh ulama, man khafallah khafahu kullu syai', man haballah habahu kullu syai'. Orang yang takut Allah, seluruh makhluk takut pada dia. Orang yang melihat haibahnya Allah, seluruh makhluk melihat dia haibah. Itu bagaimana Allah Ta'ala muliakan dia, angkat dia dengan kerajaan itu, dengan kekuasaan itu. Bila kita baca kisah ahli sihir yang beriman, Fir'aun dengan kekuasaan yang besar cuba ugut ahli sihir ini, aku bunuh kamu. Lihat ahli sihir ini yang telah diberi kerajaan oleh Allah. Dia kata apa? Faqdi anta maqad, faqdi ant, buatlah hukuman sesuka hati kamu. Innama taqdi hazil hayatad dunya, kamu cuma ada kuasa kat dunia sekejap je. Faqdi ma anta qad, silalah buat. Selama ini ahli sihir ini takut Fir'aun, bukan berharap berada di sisi Fir'aun, tapi bila Allah berikan kepadanya kerajaan Allah, dia nampak kerajaan Fir'aun tu kecil. Bukan dia mencabar Fir'aun, buatlah nak buat. Fir'aun kata, akan ku potong tangan dan kaki kamu bersilang, aku salib kamu sampai mati. Lalu kata ahli-ahli sihir yang beriman, sila buat. Kamu hanya ada kuasa sedikit di dunia, sila lakukan. Tak adalah nak merayu, taklah tolonglah jangan, tidak. Dia seperti lebih berkuasa daripada Fir'aun. Itu menambahkan azab pada Fir'aun, yang akhirnya membunuh mereka. Membunuh mereka, menaikkan lagi nama mereka, orang yang berani di hadapan Fir'aun. Ini dia orang yang diberi kerajaan. Pernah satu ketika waktu Izzuddin bin Abdus Salam ditegur pemerintah Mesir bernama Najmuddin Ayyub. Dia pergi masuk dekat istana dengan mengabaikan segala protokol istana, sambil memanggil namanya tanpa memanggil gelarannya. Wahai Ayyub, tanpa menyebut wahai Khalifah, wahai tak. Hai Ayyub, apa kamu nak jawab di hadapan Allah? Allah yang berikan kamu
amanah pemerintahan, kamu biarkan maksiat berleluasa. Lalu kata Ayub, apakah ia berlaku di negeri aku? Ya. Tempat sekian-sekian, kedai sekian-sekian, jual arak dan main perempuan. Akhirnya Ayub, dan kemudian Ayub memerintahkan pada pegawai, pada tentera untuk serbu tempat maksiat dan menutupnya, menangkap. Lalu orang tanya kepada Izzuddin bin Abdul Salam, macam mana tuan berani sangat jumpa raja? Dia kata, aku tengok dia macam kucing je. Tengok raja tu macam anak kucing je. Aku tak takut apa, anak kucing. Lihat bila Allah beri dia kerajaan kepada orang yang bertakwa pada Allah, maka dia melihat yang lain kecil je. Sebab dia cuma takutkan Allah, dia cuma melihat kebesaran Allah. Ini kalau dia umpah harta berjuta sekalipun, dia nampak kecil je harta tu. Tak ada apalah. Awak nak rasuah dengan macam ni, saya tak termakan. Sebab saya telah dijanjikan syurga. Ini orang yang hebat. Dan ini orang Islam sebenar. Inilah orang-orang yang diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan akhirat. Kemudian Allah akan muliakan dia. Kita akan tengok proses dia. Allah akan muliakan dia sehingga dia menjadi penyeru, pendakwah, mengajak manusia jalan Allah. Seorang bila mana Allah muliakan dia, maka dia ada satu sikap ingin menyeru manusia kepada Allah. Tentu manusia paling mulia sekali siapa? Para Nabi, para Rasul. Apa kerja mereka? Para Nabi dan Rasul ni apa kerja mereka sehingga mereka mulia? Mereka mengajak manusia. Mereka dakwah pada manusia. Kerana itu Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dalam keadaan dia beramal soleh? Maknanya, kalau Allah Ta'ala nak muliakan kita, Allah jadikan kita sebab dakwah ini tersebar. Allah jadikan sebab kebatilan itu terhenti. Allah jadikan sebab kemaksiatan itu akan hilang. Kenapa? Bila Allah sayang seorang, maka Allah berikan dia kebenaran untuk dia bercakap, untuk dia berdakwah. Dan Allah mengayakan kepada dia dengan sungai hikmah, kebijaksanaan. Allah beri kebijaksanaan dalam pelbagai aspek. Kebijaksanaan pengurusan dirinya, pengurusan keluarganya, sehingga tidak ada aspek-aspek kelemahan yang cuba dijatuhkan oleh musuh. Kebijaksanaan dalam menguruskan semua dakwahnya. Maka ini orang-orang yang Allah Ta'ala nak muliakan, maka Allah Ta'ala tunjukkan pada wajahnya segala tanda-tanda kehebatan dan kebijaksanaan. Dia umpama sungai yang mula mengalir pada wajah-wajah orang yang jahil, lalu menyuburkannya. Pada wajah-wajah orang yang berhati keras, lalu melembutkannya. Pada wajah-wajah orang yang hatinya lalai, lalu mengingatkannya. Artinya, datang dia dengan tengok wajahnya sahaja, menjadikan orang yang lupa Allah ingat Allah. Dengan melihat amalannya, menjadikan orang ini terbuka untuk melaksanakan perintah Allah. Bila dia bercakap, maka bertambah ilmu setiap yang mendengarnya. Maka inilah dia manfaat orang-orang yang Allah pilih. Jadi bagaimana kalau kita lihat daripada awal kronologi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dengan makna tauhid, dengan pembuangan syirik, dengan keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi baik, dengan menambahkan ingatan kepada Allah, melupakan makhluk, dengan melaksanakan komitmen dengan seluruh ibadat. Seluruh ibadat dilaksanakan sehingga mendapat segala kemuliaan. Kemudian dia mula membersihkan hatinya dengan sebersih-bersihnya, dijaga hati dengan sebenar-benarnya, sehingga sampai peringkat menjalankan perintah Allah Ta'ala, menggalas tugas-tugas para Nabi, berdakwah pada jalan Allah. Dan Rasulullah SAW memang sentiasa ingatkan kita semua ini pendakwah. Kita semua pendakwah. Sehingga Rasulullah menyatakan, balighu anni walau ayat. Yang kamu dengar daripadaku walau satu ayat, sampaikan. Berarti kita semua mubaligh. Kita semua para pendakwah. Kita dakwah pada isteri dan anak-anak kita. Kita dakwah pada kawan-kawan dan sahabat kita. Kita berdakwah pada orang yang kita kenali dan orang yang tidak kenali. Maka inilah dia tugas kita, pendakwah. Kalau kita nak mendapat kemuliaan di sisi Allah, siapa yang menjalankan perintah Allah dengan mengajak manusia pada Allah, maka
Kadar mana kesungguhannya, maka kadar itulah pendekatan dengan Allah. Tapi kalau jenis orang yang ala mubalah, tak peduli benda ni, bagi dia menyebarkan dakwah, menyebarkan perintah Allah bukan tanggungjawab dia, maka dia mendiamkan diri melihat kemungkaran. Dia membisu bila melihat kebaikan tidak dilaksanakan. Dia cuma hidupnya cuma untuk dirinya. Dia cuma batu di tengah jalan. Dia umpama pokok di tepi jalan yang tidak memikirkan sesiapa melainkan dirinya. Tentang kita makhluk yang hidup dengan maksud yang sebenar. Kita akan terkesan dengan segala perlakuan manusia. Bila mana mereka melakukan kejahatan, kita akan pegang tangan mereka sehingga mereka hentikan. Kalau mereka melakukan kebaikan, kita akan bersama mereka untuk melaksanakan kebaikan. Maka itu cara hidup kita. Jadi disebut oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan perkara takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka jadi kita orang yang bermanfaat. Umpama kita umpama hujan yang turun menyejukkan, menyamankan, bukan menyuburkan tanaman. Kita seumpama ghaisun. Ghaisun ini hujan yang bermanfaat. Umat Islam ialah hujan yang membasahi setiap bumi yang kering kontak, yang membasahi bumi yang jahil sehingga menjadi subur dengan keilmuan, yang membasahi bumi yang kontang daripada ibadat sehingga subur ibadat, yang membasahi bumi yang kotor dengan maksiat sehingga membersihkan segala daki-daki maksiat. Itulah dia orang beriman. Dia pembersih kepada dunia ini untuk dibawa manusia, dipimpin manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perhatikan perkataan kita. Apakah perkataan kita mengajak manusia pada jalan Allah? Apakah nasihat-nasihat kita? Ya, manusia ni tuan-tuan memang suka bercakap dan memang suka nasihat. Nasihat ni memang kesukaan kita, tapi kita tak bernasihat atas nama Allah. Kadang kita beritahu beli tanah sekarang, tanah tengah murah, nasihat tu. Beri bangunan sekarang tengah diskaun ni 50%. Harta tanah jatuh 50%, kita beri nasihat. Nak beli kereta beli sekarang, untung ada diskaun. Nak beli, kita percakapan nasihat tu memang kita bercakap setiap hari, tapi dalam urusan dunia. Urusan ni tak ada orang marah. Kita bercakap ni anak ni eloknya masuk sekolah ni. Tak mahu ke universiti ni lagi bagus. Kenapa tak apply kerja ni, memang kerja kosong. Ni gajinya bagus. Tetapi kita memang saling bercakap sesama kita dalam perkara yang beri manfaat sesama kita. Tapi kita lupa perkara yang menjadi perintah Allah untuk kita bercakap. Itu kita lupa. Dan ramai yang lupa. Akhirnya terus perbualan kita, nasihat kita, kata-kata kita dalam hal-hal duniawi yang sementara. Kawan tak semayang, kita tak pesan apa pun. Kawan tak tutup aurat, kita buat tak apalah ustaz, itu hal peribadi. Kita tak nyebuk sangat nak tegur dia. Ya, kawan-kawan melanggar perintah Allah satu persatu, kita biarkan. Allah ini cemburu bila melihat hamba-Nya tidak mempedulikan larangannya. Kerana itu bila Allah turunkan azab, Allah turunkan semua yang buat dan yang tak buat. Sebagaimana yang tak buat tadi juga tidak menegur orang yang buat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perbandingan orang beriman yang sentiasa menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dengan orang yang buat maksiat, umpama sekumpulan manusia yang duduk di dalam kapal dua tingkat. Yang baik-baik ini berada di atas, yang jahat-jahat berada di bawah. Yang jahat bila nak ambil air, dia kena naik ke atas ambil air. Maka dia rasa penatlah duduk naik turun. Apa kata kita tebuk je dari bawah ni, senang air tu masuk ambil. Kerana siapa pun yang melakukan maksiat pada Allah, otaknya bodoh. Dia berfikir secara bodoh. Apa tidak bodohnya kalau jantang sama jantai? Apa tidak bodohnya kalau air yang memabukkan diangkat sebagai air yang paling mahal di dunia? Bukankah itu bodoh? Apa tidak bodohnya bila menghalalkan zina sehingga lahir anak-anak luar nikah yang tidak mendapat kasih sayang ibu dan ayahnya? Ya, setiap yang berfikir tidak mengikut perintah Allah, dia akan jadi bodoh. Ulaika humus sufaha. Mereka lah orang-orang yang bodoh, kata Allah. Mereka bodoh, benar-benar bodoh.
Jadi kata orang ni, kita kalau naik atas, ganggulah orang atas. Kenapa kita tak tebuk dari bawah? Lalu kata Rasulullah, kalau kamu biarkan mereka tebuk, mereka binasa dan kamu juga binasa. Kerana kita satu kapal. Dia tebuk kat bawah, bocor, dia memang binasa dulu, dia kena dulu. Tapi kita di atas lambat laun juga kena. Kerana itu Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada bala Allah yang tidak sekadar menimpa orang yang jahat sahaja. Kamu pun kena. Siapa? Bila kamu tidak mengajak, bila kamu tidak menghalang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, tasawuf bukan sekadar ilmu bersih diri, bukan sekadar menyibukkan diri dengan ibadat, tetapi ia juga adalah usaha kita membimbing manusia, mengambil tangan-tangan manusia menuju pada redha Allah. Maka ini tasawuf. Bukan tasawuf tutup pintu, masuk gua, cuma peduli diri sendiri. Ini bukan tasawuf. Kalau tidak, Syekh Abdul Qadir dia tak karang kitab ini, dia tak akan buka madrasah, dia tak akan tegur orang tu, tak akan tegur orang ni. Dan tasawuf sebenar membimbing semua manusia pada jalan Allah. Bukan sekadar membentuk diri sendiri, memperbanyakkan zikir sendiri dengan ribuan itu dan ini. Kan itu cuma permulaan. Itu cuma permulaan. Permulaan yang dilalui oleh para nabi dengan berkhalwat, yang akhirnya memimpin tangan manusia dengan dakwah. Maka ujian itulah ujian yang sebenar. Untuk mereka benar-benar meletakkan nilainya ialah keredaan Allah, bukan redha manusia. Kerana bila kita dakwah ada orang marah. Maka kita melepasi halangan ini bila mana kita mencari redha Allah, bukan redha manusia. Dakwah itu sebahagian daripada kesungguhan kita dalam membersihkan hati, dalam membersihkan kepribadian, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dakwah itu ialah hadiah Allah kepada kita. Bila Allah sayangkan kita, Allah jadikan agama Allah ini berkembang dengan sebab mulut dan perbuatan kita. Allah jadikan tersebar kebaikan dengan sebab mulut dan perbuatan kita, dengan sebab harta kita, dengan sebab kita. Maka kerana itulah kita menjadi hamba yang terpilih kerana melaksanakan perintah Allah sebenar, dan kitalah yang dimaksudkan khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa khalifah? Yang menegakkan perintah Allah. Maka inilah khalifah, sebenar-benar khalifah. Ya Allah mulakan khalifah ini dengan seorang Nabi bernama Adam AS. Dan ia akan terus berterusan untuk dipimpin oleh orang bertakwa. Sebagaimana kita bacakan ayat, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan kepimpinan atas dunia ini milik orang bertakwa. Walau bagaimana licik ahli maksiat mengambil jawatan, mengambil kuasa, tapi kesudahannya milik orang bertakwa. Ini janji Allah, dan janji itu mesti terlaksana, mesti akan berlaku sebagaimana telah berlaku sebelum ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.